Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita pada pagi duha ini kita berjumpa lagi di atas talian untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Peringatan tentang Umur Insan yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad rahmatullahi alaih. Sebelum itu, mari kita bacakan umul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berada pada muka surat yang ke-85. Kita menggunakan kitab ini ya. Kitab Peringatan tentang Umur Insan. Peringatan tentang Umur Insan. Terjemahan Ustaz Said Ahmad Semaid. Dikarang oleh Imam Habib Abdullah Haddad. Baik. Muka surat 85, kita masuk dalam tajuk yang baru, iaitu ziarah kubur. Ziarah kubur. Bab ziarah kubur. Ya. Ketahuilah bahawasanya ziarah kubur itu adalah seperkara yang sunnah. Jadi menziarahi kubur adalah suatu sunnah Rasulullah SAW. Kerana masa hidup Rasulullah sentiasa menziarahi perkuburan. Ya. Rasulullah SAW suatu masa dahulu telah melarang ziarah ke kubur, tetapi kemudian telah mengizinkannya pula. Baik, pada awal-awal permulaan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang melarang untuk ziarah ke kubur, kerana ketika permulaan Islam, ketika itu masih rapat dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah yang mereka sembah kubur dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas terima Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam buat gap ya, sampai Islam sudah mula kuat, ya, barulah Rasulullah SAW kemudian mengizinkannya, ya, untuk orang Islam
sahabat-sahabat Nabi untuk mula menziarahi kubur. Ya. Sebab dalam menziarahi kubur itu terkandung beberapa manfaat. Kenapa Rasulullah mengizinkan dan menganjurkan orang Islam untuk menziarahi kubur? Kerana ada manfaat dan faedah bagi yang telah hidup dan yang mati. Kita ziarah kubur ni bukan saja kita dapat manfaat, tetapi dengan izin Allah yang diziarahi, ahli kubur yang diziarahi pun insya-Allah mendapat manfaat dan faedah daripada ziarah orang yang hidup ke perkuburan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tadhkiratul maut." Fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahlah kubur kerana yang demikian itu akan mengingatkan kamu akan mati. Kita ziarah kubur ni, dia mengingatkan kita kepada kematian. Jadi ingat kematian ni maksudnya mengingat alam yang hakiki untuk kita. Ingat kematian sebenarnya adalah suatu kehidupan sebenarnya. Sebab apabila kita mengingati suatu alam yang mana kita akan hidup selama-lamanya di situ, itulah alam yang hakiki. Alam di mana kita hidup selama-lamanya tanpa mati. Itu alam yang sebenar. Jadi apabila kita ziarah kubur, mengingatkan kita kepada alam yang hakiki, di situlah kehidupan sebenarnya. Kehidupan jiwa, kehidupan hati, hayat qalbu. Ya. Kadang-kadang ada orang salah sangka kalau ziarah kubur ni nanti dia banyak dia lemahkan semangat nak hidup. Tak. Bahkan ziarah kubur dia mengingatkan mati, banyak mengingat mati sebenarnya menguatkan jiwa. Ya. Menguatkan jiwa untuk terus hidup. Ya. Ingat mati ni dia kukuhkan, dia teguhkan kehidupan manusia. Ya. Sabdanya yang lain. Sabdanya yang lain. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah dia. Kerana yang demikian itu akan menzuhudkan kamu kepada dunia dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Kita dah kata tadi awal-awal permulaan Islam, Rasulullah adakan gap, ya, untuk baginda melarang dulu orang Islam untuk menziarahi kubur. Dan apabila iman dah mantap, Islam dah mantap, kemudian Rasulullah benarkan orang Islam untuk menziarahi kubur. Dan Rasulullah bagi tahu manfaat dan faedah orang yang menziarahi kubur, iaitu dia akan menyebabkan hati kita berpaling daripada dunia. Ya. Hati berpaling daripada dunia dan hati akan banyak ingat akhirat. Ya. Ini semua untuk nak kuatkan jiwa. Untuk hati itu memiliki sifat yang positif, dia kena banyak ingat alam yang sebenar, alam yang hakiki, alam yang kehidupan tidak ada penghujung di situ. Dunia ni hidup kita ada penghujung. Jadi kehidupan yang ada penghujung sebenarnya bukan alam yang sebenar. Bukan kehidupan kita yang sebenar. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan yang tidak diakhiri dengan kematian. Itu alam akhirat. Bermula daripada alam kubur. Adapun alam dunia ni, masa kita sangat singkat. Umur kita sangat pendek. Ya. Jadi, alam dunia ni, bagaimanapun usia dan umur kita, ia pasti akan diakhiri dengan kematian. Dia akan pasti ada penghujungnya. Maka alam yang ada kehidupan penghabisan, ada penghabisan pada umurnya, itu bukan kehidupan yang sebenar. Ya. Itu bukan alam yang hakiki. Ya. Jadi kita kena tahu perbezaan antara alam dunia dan alam akhirat. Kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi. Ya. Sabdanya lagi, sabda Rasulullah, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu ilaihi illa istanatha bihi wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yaquma min indihi." Tiada seorang pun yang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia, yakni penghuni kubur itu, merasa senang kepadanya dan rohnya dikembalikan kepadanya sehingga penziarah itu bangun dari situ. Daripada hadis ni dapat diketahui bahawa bila seseorang itu menziarahi kubur, Allah Subhanahu Wa Taala memulangkan
memulangkan roh tu kepada penghuni kubur tersebut, sampai penghuni kubur itu dapat menyedari siapa yang ziarah dia, siapa yang datang jumpa dia, siapa yang baca Al-Fatihah untuk dia, ya. Dan dia merasa senang sekali apabila ada orang ziarah dia. Penghuni kubur ni, walaupun kita tak nampak dengan mata kepala kita, tapi Rasulullah bagi tahu, penghuni di alam sana, mereka merasa seronok bila ada penghuni dunia ini datang ziarah mereka. Mereka terhibur di sana. Mereka terhibur. Ya. Sampailah orang tadi bangkit, bangun daripada kubur tersebut, barulah Allah SWT lepaskan semula roh orang tersebut. Ya. Daripada kubur itu. Sabdanya lagi, Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Mayat di dalam kubur akan merasa senang sekali apabila orang yang sangat dicintainya di dunia dahulu datang menziarahinya. Kita kena faham, orang yang mati ni, dia bukan terus lenyap, hilang. Dia hidup di alam dia yang tersendiri. Manusia ni dia hanya berpindah alam. Dia bukan mati, dia terus lenyap, terus hilang. Tak. Manusia ni dia berpindah. Dia berpindah alam. Ya. Saya tak faham soalan ni. Bagaimana umat terdahulu yang hidup beratus tahun? Umat yang dahulu yang hidup beratus tahun, keadaan mereka seperti kita 70 tahun. Kan? Maksudnya kalau saya terbaca satu riwayat, ada umat zaman dahulu yang ratusan tahun, mereka akil baligh ketika umur 300 tahun. Akil baligh 300 tahun. Umur 300 tahun baru nak akil baligh. Maksudnya, bila umur mereka panjang, maka dia punya struktur ataupun pembesaran tubuh badan akan mengikut kepada jangka umur tersebut. Sampai saya pernah terbaca, umat terdahulu umur 300 tahun baru akil baligh. Baik. Jadi di sini hadis tadi mengatakan bahawa seseorang yang berada dalam kubur, bila orang yang dicintainya, kekasihnya datang ziarah, ya, maka dia rasa senang. Ya, dia rasa senang, dia rasa seronok, ya, dia rasa gembira, dia rasa happy dalam kubur. Ya. Lantaran itu, apabila orang yang menziarahi kubur memasuki perkuburan ataupun melalui perkuburan melintas, hendaklah dia memberi salam terlebih dahulu dengan berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadam mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma ghafir lana wa lahum. Ini antara bentuk salam kepada ahli kubur. Salam sejahtera atas kamu, wahai tempat tinggal kaum mukminin, esok akan datang kepada kamu apa yang dijanjikan. Kamu telah pergi dan kami insya-Allah akan menurut kamu. Kamu orang yang terdahulu dan kami orang yang datang kemudian. Kami memohon keselamatan bagi kami. Kami mohon keselamatan bagi kami dan kamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kami dan mereka. Ini bagi salam yang versi panjang punyalah untuk ahli kubur. Yang hafal pendek, bagi yang pendek saja. Ya, yang hafal pendek. Assalamualaikum ya ahlal quburi minal muslimin. Dah cukup dah. Ya. Ataupun Assalamualaikum ya ahlal qubur pun boleh juga. Nak pendekkan lagi. Assalamualaikum ya ahlal qubur, sebab dia rasa panjang sangat. Ya. Assalamualaikum ya ahlal quburi minal muslimin. Tadi yang dalam kitab ni versi panjang. Kalau kita dapat pendekkan lagi, dia akan jadi Assalamualaikum ya ahlal quburi minal muslimin antum salafuna wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun.
Salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur, daripada kaum muslimin. Kamu telah mendahului kami dan kami insya-Allah akan menyusuli kalian tak lama lagi. Itu maksudnya. Kalau kita tak hafal bahasa Arabnya, kita baca bahasa Melayu pun tak apa, kan? Nak baca dengan lidah pun boleh, nak dengan hati pun boleh. Sebab benda tu dia mengingatkan kita kepada alam kehidupan yang hakiki. Ya. Assalamualaikum ya ahlal quburi minal muslimin, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ya, jadi itu lebih pendek sikit daripada tadi. Kan nak pendekkan lagi. Assalamualaikum ya ahlal quburi minal muslimin. Nak pendekkan lagi. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Takkan tak boleh hafal pula kan? Pendek dah tu. Tapi rasa panjang lagi. Bagilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah. Yang tu pun tak hafal, wallahualam lah. Yang penting kita bagi salam lah pada ahli kubur. Nak guna bagi salam macam kita biasa bagi salam pun tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan bagi salam kepada ahli kubur. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Ziarah kubur pada malam Jumaat dan hari Jumaat sangat dituntut. Malam Jumaat, ziarah kubur malam Jumaat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ziarah waktu malam. Kadang-kadang isteri dia Sayyidah Aisyah tengok tak ada kat Nabi SAW atas pembaringan. Rupanya Rasulullah pergi perkuburan Baqi' malam-malam. Perkuburan Baqi' malam-malam. Ini memang kebiasaan Rasulullah SAW juga, menziarahi waktu malam, waktu tenang, waktu yang tenang, waktu malam. Rasulullah pergi ke kawasan perkuburan. Malam Jumaat lah, terutamanya malam Jumaat. Kalau tak nak malam, siangnya, siang Jumaat. Ya. Kalau Jumaat sibuk, boleh waktu-waktu yang lain. Ya. Demikian pula pada malam Sabtu hingga matahari terbit. Malam Sabtu pun boleh hingga matahari terbit dan hari itu, dan hari Sabtu itu sendiri. Begitu juga ziarah kubur pada hari Isnin. Hari Isnin pun bagus untuk menziarahi kubur. Ada yang mengatakan bahawa roh-roh orang mati kembali ke kubur masing-masing pada waktu-waktu itu, sebagaimana yang tersebut di dalam athar, yakni dalam riwayat. Ya. Cuma di kawasan alam Melayu kita ni, kita tak terbiasa ziarah kubur waktu malam. Tapi tempat saya belajar dulu di Yaman, menziarahi kubur ni pada waktu malam memang sesuatu yang biasa. Memang dalam kawasan perkuburan memang dipasang lampu terang benderang. Memang terang benderang. Jadi nak masuk malam-malam nak baca Yasin di perkuburan tak ada masalah. Lebih-lebih lagi tempat saya belajar ni, tempat kawasan perkuburan ni memang ramai makam wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita masuk dalam kawasan perkuburan ni, cuma custom tu tak ada di alam Melayu ni, tak ada sangat saya nampak ziarah waktu malam. Tapi kalau tempat saya di dunia Arab ni, memang ulama-ulama pun ziarah pada waktu malam. Tak ada masalah. Sebab memang ini sunnah Rasulullah pun memang ziarah kubur pada waktu malam. Memang ada hadis sahih menyebutkan Rasulullah ziarah kubur waktu malam. Saya pun ketika saya belajar, ziarah kubur waktu malam ni memang sesuatu yang biasa. Memang sesuatu yang biasa, memang rutin. Jadi bila kita masuk dalam kawasan kuburan ni, kita bacakan Al-Fatihah, ya. Kita baca Yasin, ya. Baca apa? Baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian ratiblah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Ada suara tak? Ada suara tak? Boleh bagi feedback? Boleh dengar suara, ya? Baik. Ziarah kubur bukan hanya untuk muslimin sahaja, tetapi muslimat. Kalau tempat saya belajar dahulu, memang ada waktu tertentu, kadang waktu malam pun memang muslimat masuk untuk ziarah kubur, hatta pada waktu malam.
Tempat saya belajar dulu di Yaman. Jadi waktu siang pun boleh, pun tak ada masalah nak ziarah kubur. Dan ziarah kubur ni bukan sahaja untuk muslimin, tetapi bersekali dengan muslimat. Muslimat juga dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur. Cuma kalau di tempat kita ni, kalau macam tak biasa, tak perlu pun tak apa. Ya. Terima kasih di atas feedback. Baik, ada suara ya. Baik, alhamdulillah. Kalau tempat kita ni, kalau tak terbiasa pada waktu malam, tak payahlah buat, kan. Tapi kalau siapa yang berani, silakan, kan. Jadi kita, sekurang-kurangnya kita dah ada ilmu bahawa kalau ada orang ziarah kubur waktu malam, kita jangan rasa pelik. Jadi bila bertambah ilmu, kita kurang untuk mengingkari orang lain. Ya. Kurang untuk kita nak menyalahkan orang lain. Sebab kita dah tahu dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menziarahi kubur pada waktu malam. Jadi memang ada riwayatnya. Memang ada dalam sirah Rasulullah. Jadi bila dah ada ilmu, maka kalau kita tengok ada orang nak ziarah kubur waktu malam, tak ada masalah. Memang itu pun salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ya. Orang yang menziarah kubur hendaklah memperbanyak istighfar. Banyakkan istighfar. Ya. Jadi Imam Haddad ajarkan apa yang patut kita baca. Ya. Ketika ziarah kubur, banyakkan istighfar. Doa bagi orang yang mati. Doakan keampunan pada orang mati. Doakan ketinggian darjat kepada orang yang meninggal dunia itu. Allah Ta'ala menggolongkan dia daripada kalangan orang-orang yang soleh dan sebagainya. Ya. Serta mengucapkan rahmat ke atas mereka. Maksudnya kita doakan rahmat ke atas mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Dalam alam Melayu kita ni, bila kita sebut arwah, kan, salah satu caranya kita sebut almarhum. Almarhum ataupun almarhumah. Sebenarnya dua-dua perkataan tersebut, dia ni secara automatik adalah menjadi doa. Dia sekaligus menjadi doa. Ya. Muslimat yang uzur syar'i boleh ziarah kubur ataupun makam wali. Tidak ada halangan, ya. Tidak ada halangan untuk muslimat yang dalam keadaan uzur untuk menziarahi kubur. Tidak ada halangan. Saya pun tidak pernah dengar pula ulama kata makruh untuk perempuan yang haid untuk menziarahi kubur, hatta makam itu adalah makam wali Allah Subhanahu Taala. Bolehkah kita ziarah kubur ibu bapa kita seperti kita ziarah masa di hidup? Jadinya kerap. Adakah derhaka kalau kita tidak menziarahinya selalu? Maksudnya, kalau kita langsung tak doakan dia, itu kita derhaka. Ya? Kalau langsung tak doakan dia. Ya. Kalau menziarahi ini, ditengok kepada kelapangan kita, kesesuaian kita dapat ziarah, ada kesempatan ziarah ataupun tidak. Jangan sampai terlalu lama tidak menziarahi. Ya. Kadang-kadang ada orang yang dapat setahun sekali saja. Nak buat macam mana? Mungkin tempat dia jauh. Ya. Tapi kalau tempatnya dekat, kalau dapat kerap, itu adalah terlebih baik. Tapi kalau dia tak dapat ziarah secara kerap, itu tak dikira sebagai derhaka. Tapi dalam hadis sebut dikira derhaka kalau anak itu tidak mendoakan ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Yang itu boleh jadi derhaka. Kalau tak ziarah kubur ni, masih dimaafkan lagi. Kan? Tapi kalau tak doakan mereka. Doakan ni maksudnya tak semestinya di kubur, di rumah kita sekalipun. Kan? Kita tak doakan mereka, maksudnya kita lupakan mereka. Seolah-olah mereka ni tak pernah wujud atas dunia ni. Langsung tak doakan mereka, langsung tidak menghantar sedekah hadiah untuk mereka. Ini dalam hadis memang ada sebut. Ini dikira sebagai anak yang derhaka. Dia tetap anak derhaka walaupun ketika ibu bapa dia hidup. Dia adalah anak yang berbakti. Seorang yang tidak mendoakan untuk ibu bapa dia setelah meninggal dunia, Rasulullah kata dia adalah anak derhaka walaupun ketika hidup ibu bapanya itu dia adalah seorang anak yang berbakti. Jadi supaya kita terus menjadi anak yang berbakti, waktu dia hidup kita dah banyak bantu dia, kita bantu dia, kita tolong dia, ya, kita berbakti kepada dia.
ketika mereka meninggal dunia, kita kena terus berbakti dengan sentiasa menghadiahkan bacaan Al-Fatihah, sentiasa mendoakan mereka. Kalau tak buat yang ini, walaupun ketika mereka hidup berbakti, dia akan tersenarai daripada kalangan anak-anak yang derhaka. Ya, kalau dia tidak mendoakan untuk arwah mak ayah dia. Jadi kita terus doakan untuk arwah mak ayah kita sampai kita meninggal dunia. InsyaAllah Allah akan taufik hidayahkan pula anak-anak kita untuk mendoakan kita pula. Ya, setelah kita mati. Kama tudinu tudan. Allah Ta'ala akan menyediakan orang sebagaimana kita telah buat. Allah Ta'ala akan sediakan anak-anak kita untuk diri kita sebagaimana kita sediakan diri kita untuk ibu bapa kita. Allah akan turunkan pada generasi. Kalau kita jenis berbakti pada mak ayah, kita tak lupa mereka di alam kubur, Allah akan jadikan anak kita pun tak lupakan kita nanti. Jadi kita kena sentiasa doakan mereka. Kemudian membaca sedikit dari ayat-ayat Quran lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang mati. Bila kita ziarah kubur ni, kita baca ayat Quran. Biasanya ayat Quran yang kita baca ni ayatul kursi ataupun alif lam mim, awal surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, sampai akhir fansurna 'alal qaumil kafirin, sampai habis itu. Ya. Kemudian boleh baca qul huwallah. Qul huwallah baca sekali pun boleh, 3 kali pun boleh, 11 kali pun boleh. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surah An-Nas. Ya. Ni sedikit baca, dah beberapa bacaan Al-Quran yang sesuai untuk dibacakan, untuk dihadiahkan kepada penghuni kubur. Hendaklah dia insaf dan mengambil tauladan dari ziarah kubur itu dan mengingat bahawasanya tidak lama lagi dia akan menjadi serupa dengan orang yang berada di dalam kubur itu. Bila kita ziarah kubur ni, kita kena refleks pada diri kita. Kita kena cermin pada diri kita, kita kena muhasabah bahawa tak lama lagi kita pun akan tinggalkan dunia ni. Tak lama lagi kita pun akan masuk dalam perut bumi. Hari ini kita masih berada di atas muka bumi. Entah malam ni, entah esok kita berada di dalam perut bumi. Kita tak tahu. Kita insya-Allah akan menyusul. Sooner or later. Sooner or later, kita akan tinggalkan juga segala kehidupan kita di dunia ni. Kita akan tinggalkan anak-anak kita. Kita akan tinggalkan rumah kita. Kita akan tinggalkan dapur kita. Kita akan tinggalkan pasu bunga kita. Kita akan tinggalkan bilik tidur kita. Kita akan tinggalkan gelang emas kita. Kita tinggalkan cincin rantai kita. Lalu apa yang kita bawa balik adalah amalan kita. Amalan kita yang dapat membantu kita bermula daripada malam yang pertama di alam kubur. Ya. Jadi kita ni semua calon mayat. Ya betul, bakal jenazah dan calon mayat. Calon mayat. Calon jenazah. Kita semua. Sekarang kita digelar orang, entah malam ni digelar mayat. Jadi Allah boleh tukarkan keadaan kita sekelip mata. Yang penting memang kita akan tinggalkan dunia ni. Ya, jadi ziarah kubur dia banyak mengingatkan kita kepada hal tersebut. Ya. Apabila ia tiba di hadapan kubur kedua ibu bapanya atau kaum kerabatnya ataupun orang-orang yang berhak atas dirinya, hendaklah dia bertenang di sisi kubur-kubur mereka, lalu memperbanyak dari istighfar dan doa untuk mereka, kerana mereka akan merasa senang dan gembira ketika itu. Demikian pula jika dia menziarahi kubur-kubur para salihin, yakni ziarah wali-wali Allah, lalu dia memperbanyakkan doa di situ, sebab ada di antaranya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa di situ. Doa di sisi makam wali Allah Ta'ala asbab untuk
untuk cepat pengabulan doa. Siapa yang kurniakan? Allah Ta'ala. Kita bukan minta pada wali. Kita berdoa di makam wali ni, bukan kita minta pada wali. Kita macam multazam kan. Kita nak doa depan multazam. Bukan kita minta pada multazam. Kita minta pada Allah. Ya. Macam tu kita ziarah wali-wali. Kadang-kadang ada orang salah faham. Kata, ini ziarah wali-wali ni nak minta pada wali. Tak. Saya ni kalau pergi Hajar Aswad, saya tahu tempat tu mustajab. Bukan saya minta pada batu tu doa. Saya minta pada Allah. Batu tak dapat apa-apa. Cuma tempat tu berkat. Tempat tu berkat. Jadi nak bandingkan batu Hajar Aswad dengan manusia, wali Allah lebih tinggi darjat dia. Sebab manusia ni adalah ciptaan yang paling unggul yang Allah Ta'ala ciptakan berbanding batu. Jadi batu Hajar Aswad, yang tepi tu ada multazam, kat sana ada rukun Yamani, kat tepi sana ada Hijr Ismail. Tempat tu berkat. Sebab tu kita nak doa kat situ. Tapi doa kita tu sebenarnya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita ziarah wali-wali. Kita ziarah makam orang-orang saleh, kita minta pada Allah. Tapi kita nak ambil keberkatan tempat tu. Macam mana kita ambil keberkatan tempat di depan Hajar Aswad, depan Multazam, di Masjidil Haram, kawasan makam Ibrahim. Kan berkat tempat tu. Jadi daripada kita kena faham, tempat-tempat yang berkat ni dengan manusia yang wali Allah, manusia lebih tinggi kedudukan dia. Manusia lebih tinggi. Kita kena faham. Kita berada pada muka surat 87 ya. Baik. Ini telah nyata dan mujarab. Maksud mujarab apa? Maksudnya biasanya menziarahi makam wali Allah, tempat itu mustajab doa. Itu mujarab. Penduduk kota Baghdad sampai menamakan kubur Said Imam Musa Al-Kazim, yakni puteri Imam Ja'far As-Sadiq, sebagai Tiryaqul Mujarrab, yakni penawar mujawab, disebabkan ramai orang mendapati doa-doanya terkabul dan urusan-urusannya tercapai dengan kehendak Allah Ta'ala. Demikian pula doa dan permintaan di sisi kubur Imam Ma'ruf Al-Karhi yang bertempat di Baghdad juga. Jadi ada makam-makam yang memang orang dahulu memang berpengalaman. Orang yang terdahulu sudah berpengalaman, bila ada hajat mereka berdoa kepada Allah di sisi makam wali. Wali ni maksudnya kekasih Allah, orang yang rapat dengan Allah. Orang yang waktu dia hidup dia banyak bagi masa dia untuk agama Allah, berjuang agama Allah. Orang yang hebat ibadah dia. Jadi mujarab. Ada seseorang dari keturunan Said kaum Ba'alawi pernah duduk terus-menerus di sisi kubur Sayyidina Faqih Muqaddam. Sedang terik panas matahari membakar kulitnya sehingga pakaiannya basah oleh terlalu banyaknya keluar peluh. Akan tetapi ia tetap juga di tempatnya sedang asyik dengan doa dan bacaannya. Cerita ini dinukil daripada Syekh Abdullah bin Alwi dan lain-lain lagi. Saya tak tahu di mana boleh dapatkan kitab ni. Cuba tengok di dalam Shopee. Judul kitab ni Peringatan Tentang Umur Insan. Peringatan Tentang Umur Insan. Cuba tengok di Shopee. Saya tak tahu masih ada lagi ataupun tidak. Bolehkah kita niatkan untuk hadiah pahala zikir kita, istighfar yang kita buat pada kedua ibu bapa kita masih hidup atau mati, dan perlu niatkan setiap kali berzikir? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak-anak walaupun tanpa niat, ianya tetap pergi kepada ibu bapa kita, sama ada mereka hidup ataupun meninggal dunia. Ya. Sama ada ibu bapa hidup ataupun meninggal dunia, apa sahaja amalan yang dilakukan oleh anak secara automatik akan pergi ke akaun mereka. Kerana apa? Kerana ibu bapa adalah asbab kewujudan anak tersebut. Lalu dengan kewujudan anak itu, dia dapat beramal dan sebagainya, maka amalan Allah Ta'ala akan transferkan juga secara automatik apa yang dilakukan oleh anak kepada akaun ibu bapa. Ya. Tetapi ulama kata, ianya tak sama pahalanya dengan orang yang berniat menghadiahkan untuk ibu bapa dia. Ya. Tak sama. Ya. Maksudnya walaupun kita punya amalan ni tetap automatik pergi kat mak bapak kita, sama ada mereka hidup ataupun meninggal, tapi kalau kita niatkan hadiah kepada mereka, pahalanya menjadi lebih berganda.
Jadi lebih laba kita berniat. Kalau kita nakkan yang terbaik untuk mak bapak kita, kita kena tahu bila kita baca sesuatu, kita sedekahkan untuk orang lain, bukan bermakna kita langsung tak dapat hadiah. Bukan bermaksud kita langsung tak dapat pahala. Tak. Kita sendiri dapat pahala yang sama. Tapi dengan keberkatan niat tu, jadi siapa yang kita niatkan tu, dia pun dapat juga pahala tersebut. Jangan risau, kita pun dapat juga. Kita ada hak tanah, kita wakafkan atas nama mak ayah kita. Bukan bermakna kita tak dapat pahala wakaf tu, kita pun tetap dapat pahala yang sama dengan wakaf tu. Cuma dengan keberkatan niat tu, Allah Ta'ala juga bagi pahala tersebut berganda kepada mak ayah. Jadi lebih baik niatlah. Kalau kita nak buat amalan hadiah untuk mak bapak kita, niatkan. Ya. Macam mana kita nak mohon ampun dengan arwah ibu bapa kita atas kesalahan kita semasa beliau hidup? Ya, caranya terus doakan mereka sahaja. Cukup kita doakan mereka. Kan? Doakan mereka tu bermakna itulah cara kita mohon maaf daripada mak bapak kita. Mereka gembira dengan kita, dia di alam sana bila kita doakan untuk mereka. Itu satu bentuk pemohon maaf kita atas kesalahan kita yang kita mungkin tak sempat nak mohon maaf daripada mereka ketika mereka hidup. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Haram mengusap kubur dan mengelilinginya. Menyapu tangan ke kubur, menciumnya adalah makruh. Dan lebih makruh lagi ialah mengelilinginya. Mengelilingi maksudnya macam tawaf. Buat kubur ni buat macam tawaf pula, buat macam ada upacara. Ini tidak digemari. Ini tidak dianjurkan. Makruh. Sangat makruh. Tidak digemari. Ada yang mengatakan jika tidak mungkin berdiri setentang dengan wajah si mati, maka berdiri di hujung kepalanya lebih utama. Setengah ulama mengatakan bahawa orang mati itu merasakan orang yang berdiri di setentang wajahnya lebih daripada merasakan jika orang itu berdiri di hujung kepalanya atau di tempat lain. Wallahu alam. Jadi di sini ulama mengatakan menyapu tangan kubur-kubur, mencium batu nisan, mencium kubur, mencium kubur adalah makruh, adalah makruh. Ya. Tetapi kalau seorang nak pegang batu nisan, seorang nak pegang kalau kita nampak ada ulama mengatakan, tapi kalau jika seseorang melakukan dengan kerana perasaan yang sangat rindu kepada wali Allah, perasaan yang sangat sayang kepada wali Allah, dia mengusap itu hanya kerana suatu ekspresi, kerana kerinduan dan kecintaan daripada wali Allah, maka di situ tidak mengapa, di situ tidak menjadi makruh. Ya. Sama ada dia pegang batu nisan ataupun dia mungkin nak cium batu nisan, sebenarnya tak perlu pun sebenarnya. Tapi ada orang yang emosi dia terpengaruh, emosi dia sedang dalam keadaan sangat rindu, sangat sayang kepada wali Allah. Jadi perkara itu tetap tidak sesat. Perkara itu kalau kita nampak ada orang cium, pegang usap-usap batu nisan atau cium, dia tak terus jadi sesat. Tak. Boleh jadi dia sedang dalam keadaan kerinduan. Yang makruh di sini kalau orang tu dia ikut-ikut orang, dia tengok orang lain semua pegang-pegang, dia pun nak pegang juga. Orang lain semua cium, dia pun nak cium juga. Dia hanya mengikut-ikut. Yang ini makruh. Yang ini makruh. Ya. Tapi kalau setakat nak pegang-pegang batu nisan, ya, nak usap sebab rasa rindu, rasa sayang, itu tidak menjadi masalah. Okey, dedahan amalan orang hidup kepada yang mati. Okey. Dalam hadis sebenarnya kita dapat tahu sebenarnya kita dengan orang yang dah mati, orang dah meninggal dunia, ya, daripada mak bapak kita katakan, kalau mak bapak kita dah meninggal dunia, sebenarnya hubungan kita dengan mereka tak terus terputus, sebab amalan kita akan dipertontonkan di hadapan mereka juga. Tadi tu saya rasa tadi ada yang bertanya tadi. Ada yang bertanya betul ke roh mak bapak balik
rumah kan. Lepas 40 hari balik rumah, ataupun dia ada konsep roh balik ke rumah. Sebenarnya tidak ada. Kan? Tidak ada roh balik ke rumah. Roh dah berada pada alam dia. Yang ada adalah apa yang berada dalam isi rumah dibawa kepada mereka, dipertontonkan. Itu ada. Ya. Mungkin ada orang baca, mungkin orang dapat tahu yang roh ni pun tahu apa yang berlaku dalam rumah. Dia ingat roh tu yang balik rumah. Kalau kita baca dalam bab ni, hadis ni, sebenarnya bukan roh tu yang balik rumah. Rumah tu yang dipertontonkan depan dia. Sebab tu dia tahu apa yang berlaku. Ya. Jadi kita tengok hadisnya. Ni bab balik rumah. Roh balik rumah ni saya dah selalu dengar dah. Saya selalu dengar. Lebih-lebih lagi di alam Melayu kita ni. Jadi saya pun fikir macam mana boleh sampai roh balik rumah ni. Sebab memang tak ada dalam hadis roh balik rumah. Memang tak ada kata roh ni boleh balik alam dunia ni. Tak ada. Bila manusia mati ni, dia dah memang di alam sana dah. Dia dah alam barzakh. Ya. Baik, yang ada adalah amalan kita, amalan anak-anak dipertontonkan depan dia. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Jadi mereka nampak, arwah-arwah ni nampak amalan kita. Jadi mereka tahu apa yang kita lakukan dengan izin Allah. Tu yang seolah-olah tu orang faham yang ni mungkin dia ingat roh tu yang balik rumah. Tak, rumah tu balik pada dia. Saya harap boleh faham kot. Nanti kita tengok, kita baca hadis. Ya. Tu roh orang mukmin balik melihat keluarga. Tak. Keluarga tu Allah bawakan paparan keluarga tu pada si mati. Itu yang sebenarnya. Boleh faham ya? Baik, kita tengok. Kita masuk dalam bab. Ketahuilah bahawasanya amalan orang hidup itu didedahkan kepada orang mati dari kaum keluarganya. Biasa dia dipertontonkan pada ahli keluarga. Pada kawan-kawan kita yang dah mati tak dipertontonkan. Ya. Tak dipertontonkan. Hanya dipertontonkan kepada ahli keluarga rapat saja. Contoh anak-anak dipertontonkan kepada mak bapak. Itu. Ya. Apabila mereka melihat yang baik-baik, mereka pun bergembira dan bersukaria. Bila tengok anak-anak mereka baca Yasin, jaga solat, jaga aurat, mereka gembira dalam kubur. Mereka gembira. Lalu mendoakan pula agar orang yang mengamalkannya itu terus tetap dengan amalannya dan istiqamah. Bila arwah mak bapak kita tengok kita jaga solat, kita hadir majlis ilmu, kita tengok anak dia ni dahaga dengan ilmu. Dulu waktu muda-muda dulu tak ada nak dahaga-dahaga dengan ilmu agama. Ya. Sekali lepas mak ayah dah meninggal dunia, dia tengok anak-anak dia yang masih hidup ni, Masya Allah, dahaga dengan ilmu agama. Cari alim ulama', cari para asatizah, cari majlis-majlis ilmu, cari majlis-majlis zikir. Sejuk dia dalam kubur. Sebab dia tengok kita. Allah pertontonkan. Allah pertontonkan. Sejuk dia, seronok. Dan dia pun doa pada Allah. Ya Allah, anak aku ni kau bagilah dia istiqamah dengan amalan ni, Ya Allah. Kau bagilah keteguhan anak aku ni, seorang anak aku ni, Ya Allah. Dia beramal, Ya Allah. Kau tolonglah dia, Ya Allah. Kau bantu dia. Ya. Jadi tak terputuslah kan. Dahlah kita dipaparkan depan dia, dia pula doakan untuk kita. Sebenarnya ada satu bentuk pertalian ni. Dia ada bentuk pertalian rohani antara kita dengan orang yang dah meninggal dunia ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kita mimpi, roh kita boleh berjumpa dengan roh mereka. Sebab roh kita berada pada alam lain kan. Roh kita ni bukan alam dunia. Roh kita ni alam yang sama dengan alam roh sana tu. Jadi mereka boleh berjumpa. Kadang dalam mimpi, roh kita jumpa arwah mak, kita jumpa arwah bapak, kita jumpa arwah nenek, kita jumpa arwah atuk, kita jumpa arwah yang, macam-macam. Boleh jumpa. Roh boleh sama, boleh jumpa. Baik. Tetapi jika mereka melihat selain dari itu, mereka akan berduka cita. Kalau dia tengok anak mereka ni lok-lak, anak dia ni memang lalai, ghaflah, leka, buat dosa, mereka akan berduka cita dalam kubur. Mereka terasa, mereka terkesan dalam kubur dan merasa kecewa kepada apa yang telah mereka saksikan. Lalu mereka akan mendoakan orang-orang hidup itu supaya mendapat hidayah dan taufik untuk mengerjakan kebajikan
dan membuat amalan soleh sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyariikum minal amwati fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghaira dhalika qalu Allahumma la tutimhum Allahumma la tuminhum hatta tahdihim kama hadaitana. Ya. Sekarang kita dengar hadisnya. Yang selalu kita dengar roh balik rumah ni, tak, bukan roh balik rumah. Rumah dipertontonkan kepada dia, kepada si mati. Ni tak, kita tengok hadis ni. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan kamu, yakni orang-orang yang hidup di dunia, didedahkan kepada keluarga dan kerabat kamu yang sudah mati. Jika amalan itu baik, mereka bergembira. Dan jika amalan itu selain itu, yakni amalan mereka buruk, maka mereka menyeru Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau matikan mereka sehingga engkau memberi mereka hidayah sebagaimana engkau telah memberikannya kepada kami. Jadi arwah-arwah ni bila dia tengok kita, amalan kita baik, dia doakan kita istiqamah. Tapi kalau dia tengok kita ni loklak, lalai, solat pun tak jaga dan sebagainya, dia sedih, dia kecewa, dia hampa, dia duka cita. Mereka nestapa, durja. Dan mereka pun berdoa, ya Allah, kau bagilah hidayah pada anak-anak aku, ya Allah. Dia kat alam sana dah, tapi boleh doa lagi. Mak bapak kita tak lupakan kita. Mak bapak kita tak lupakan kita walaupun mereka dah tinggalkan kita. Mereka doakan terus, ya Allah, anak aku yang lalai ni, kau bagilah hidayah pada mereka. Sebab tu ada anak-anak yang lepas mak bapak dia tutup mata selama-lamanya daripada dunia ni, berubah anak tu. Berubah anak tu. Ini sebab apa? Sebab kadang-kala berkat doa mak bapak dah ada dalam kubur dah. Sebab dipertontonkan amalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita kat dunia ni kepada mereka, dipaparkan. Bila mereka sedih tengok perbuatan anak-anak dia, maka dia berdoa, ya Allah, kau bagilah hidayah pada anak aku, ya Allah. Bagilah taufik pada anak aku, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah anak aku, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah anak aku, ya Allah. Ya Allah, jangan letakkan anak aku dalam kesesatan, ya Allah. Ya Allah, jangan letakkan anak aku dalam kegelapan, ya Allah. Ya Allah, jangan letakkan anak aku dalam kejahilan, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah mereka taufik dan hidayahmu, ya Allah. Mereka di sana, di alam sana, berdoa untuk kita. Jadi kita jangan lupa doakan untuk mereka. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah Ta'ala wa tu'radu 'ala al-anbiya wa 'ala al-aba wal ummahat yaumal jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum nura wa isyraqan fattaqullah wa la tu'dhu mautakum. Ni hadis ya. Bila saya dulu mula-mula saya baca hadis ni, saya kata, saya ingatkan amalan kita ni hanya dipaparkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dulu mula-mula, sebab mula-mula yang saya jumpa tu, amalan kita ni memang dipaparkan setiap Isnin dan Khamis kepada Rasulullah. Itu dah memang pasti. Itu dah memang pasti. Sebab jasa Rasulullah ni dia lebih besar daripada jasa mak bapak kita kepada kita. Kita kena faham ya, jasa Rasulullah pada kita lebih besar daripada mak bapak kita. Kasih sayang Rasulullah kepada umat dia, kepada kita semua, lebih besar daripada kasih sayang ibu bapa kita kepada kita. Tak ada siapa boleh lawan kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Hatta ibu bapa kita sekalipun. Jadi memang terlebih layaklah kalau Allah SWT mempertontonkan amalan-amalan kita ini di hadapan Rasulullah setiap Isnin dan Khamis. Itu memang ada hadisnya. Tapi lepas tu saya belajar ilmu sampai saya terjumpa hadis. Ini hadisnya. Saya kata, subhanallah. Rupanya amalan kita ni bukan hanya dipaparkan pada Rasulullah SAW saja, tetapi juga kepada kaum keluarga kita yang dah meninggal dunia. Terutamanya mak bapak kita, arwah mak bapak kita. Jadi itu pertambahan ilmu lah. Jadi kita tengok, kita baca terjemahan dia. Amalan-amalan manusia dihadapkan kepada Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Dan dihadapkan juga kepada para anbiya
dan kepada para ibu bapa pada tiap-tiap hari Jumaat. Maka mereka akan bergembira melihat kebaikan-kebaikannya dan wajah-wajah mereka akan bertambah seri nur dan cahaya. Maka hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mengecewakan harapan orang-orang arwah kamu, orang-orang yang mati. Jadi umat Nabi SAW ni, umat Nabi SAW pertamanya dipaparkan kepada Nabi SAW. Pertamanya memang amalan-amalan kita ni memang dibawakan kepada Allah. Allah dah memang sentiasa mengawasi kita, tapi dipersembahkan di hadapan Allah sebab Allah nak muliakan umat Nabi SAW. Nak muliakan, rekod dipersembahkan di hadapan Allah. Walaupun Allah sudah pun maha mengawasi, maha memerhati. Jadi itu Allah. Kemudian juga amalan kita dipaparkan kepada Nabi Muhammad SAW setiap Isnin dan Khamis. Ya, setiap Isnin dan Khamis. Kemudian pada hari Jumaat pula, setiap hari Jumaat, amalan kita dipaparkan kepada seluruh Nabi-Nabi. Sebab apa? Sebab ada berapa jumlah Nabi semua? 124,000 Nabi. Yang wajib kita ketahui 25. Kenapa dipaparkan kepada mereka? Kerana kita adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kita adalah umat Nabi SAW. Sebab apabila kita beriman dengan Nabi yang terakhir, penutup segala Nabi, bermakna kita beriman dengan seluruh Nabi-Nabi tanpa terkecuali. Kita sayang semua Nabi-Nabi, kita kasih semua Nabi-Nabi, kita beriman dengan Nabi-Nabi. Jadi oleh kerana itu, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, Allah juga bagi report kad kita ni, report amalan kita ni juga kepada Nabi-Nabi. Mereka pun aware amalan kita. Jadi bila amalan kita dipaparkan, memang kita rasa malu rasanya. Ya, memang kita kena rasa malu lah. Kita kena ada rasa malu. Allah, dipaparkan. Ya. Segan. Ya. Patut ada satu kesedaran. Nabi Muhammad nampak, Nabi-Nabi lain nampak, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Daniel, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Banyak Nabi-Nabi. Dipertontonkan semalu rasa segan. Ya? Itu daripada satu segi, dia menumbuhkan kesedaran. Tapi daripada segi yang lain, kemuliaan umat Rasulullah dipaparkan kerana setiap paparan itu bersama dengan doa daripada mereka. Kena faham ya. Paparan ni memang untuk diri kita, kita kena ambil pelajarannya. Dia menumbuhkan kesedaran, rasa segan, rasa hayak, rasa malu kita. Ya. Itu daripada segi kita nak berubah. Ya. Hadis-hadis macam ni ada semua pendidikan rohani, dia untuk tarbiyah rohani kita. Ya. Rasulullah bagi tahu apa yang berlaku di alam sana, bukan untuk kita berangan-angan. Rasulullah bagi tahu apa yang berlaku di alam gaib bukan untuk kita bermimpi-mimpi, berlegenda-legenda ataupun bermitos-mitos. Bukan untuk nak berilusi-ilusi, bukan. Kan? Walaupun memang kita tak nampak pun alam gaib sana, tapi Rasulullah tetap bagi tahu sebab pengetahuan kita tentang apa yang berlaku di alam sana, dia dapat mempengaruhi jiwa kita. Kita kena tahu kita ni insan yang mempunyai psikologi. Kita adalah insan yang mempunyai emosi. Kita insan yang mempunyai rohani. Segala itu berkait rapat dengan apa yang berlaku di alam malakut, alam gaib, alam yang kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi pengetahuan yang kita belajar yang menghubungkan kita dengan alam tersebut, ianya sedikit sebanyak akan dapat menumbuhkan rasa kesedaran dalam diri kita untuk berubah. Ya. Baik, itu daripada satu segi, daripada segi pentarbihan. Tapi daripada sudut yang lain, sebenarnya itu adalah satu bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah. Kenapa? Setiap paparan itu bukan sekadar paparan, tetapi berserta dengan doa daripada mereka. Doa daripada orang-orang yang mati. Sebab setiap paparan tu, kalau amalan umat ni baik, mereka akan doakan keteguhan dan istiqamah.
Dan jika paparan itu yang tidak baik, mereka akan minta pada Allah bagi hidayah pada orang tersebut. Jadi memanglah nampak macam Nabi-Nabi pun amalan kita dipaparkan. Bukan Nabi SAW seorang tu, Nabi-Nabi yang lain. Tapi kita kena faham satu sisi, mereka doakan kita. Baik, para Nabi setiap hari Jumaat. Kemudian para ibu bapa kita, arwah ibu bapa kita, mereka pun doakan kita juga. Ya. Jadi bila kita rasa malu, kita mula berubah. Kita mula rasa nak berubah, kita nak cuba nak perbaiki diri kita. Kita nak cuba islah diri kita, nak menjadi lebih baik lagi. Kita pun suatu hari pun kita nak menghadap Allah kan. Jadi macam mana cara kita nak menghadap Allah dalam keadaan yang sangat terbaik. Dalam keadaan Allah sangat reda dengan kita. Dalam keadaan Allah sangat happy dengan kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.